Sebenarnya yang ni adalah first aku punya income daripada Shutterstock. Aku dapat dalam RM150. Okey lah kan. Video kali ini aku nak tunjuk sikit macam mana kita nak cash out ataupun withdraw kita punya income dalam Shutterstock. Dia ada 3 benda. Okay, 3 benda yang kita kena buat dekat Shutterstock. Benda ni kita set up sekali je. Lepas tu duit tu nanti dia akan auto masuk ke dalam kita punya PayPal. Dia tak auto masuk bank dia auto masuk PayPal je. Untuk register PayPal tu sebenarnya aku dah buat video, korang boleh tengok balik. So 3 benda tu aku tunjukkan sikit yang pertama, korang kena isi form tax ni, tax center ni. Untuk tax ni dia tak ada apa pun sebenarnya. Dia kalau korang duduk dekat US ke baru korang kena tax tu. Okay, korang masuk dekat tax center. Yang ni aku dah isi dulu. Okay, so kalau korang belum lagi isi ataupun letak tax ni dekat sini, korang boleh submit a new tax. So dekat sini korang boleh tengok so dia tanya adakah korang penduduk US ataupun tak. So ambil no ni je lah, no. Lepas tu individual, lepas tu submit. Okay, bila tekan submit tu korang kena isi lah. Korang kena isi nama, alamat apa semua tu. So korang follow je step tu. Lepas tu submit. Lepas dah settle tax ni, apa yang korang kena buat adalah kena set up dekat bahagian payment tu. So untuk payment tu aku dah buat sebenarnya. So aku tunjuk sikit lah. Ni video dia. Tab dia, jom kita tengok. Masuk dekat website PayPal tadi. Lepas tu kita tekan sign up now. Right. Kalau kita tengok kat sini dia ada 2 kategori. Okay, satu personal account dan satu lagi adalah business account. Jadi untuk permulaan ni, sebab kita nak guna pun untuk personal je kan, kita ambil lah personal. Kita next. Okay, lepas tu kita pilih kategori dekat sini. Adakah kita online shopper, individual seller atau freelancer, ataupun kedua-duanya sekali lah. Rasanya ambil yang ni lah, dua-dua sekali. Lepas tu kita next. Okay, lepas tu kita kena buat masuk nombor telefon kita. Nombor telefon ni nombor telefon yang aktif lah. Okay, jadi kita masukkan. Seterusnya dia akan hantar kod ke nombor telefon kita tu. Masalahnya siapa dekat sini, aku akan guna telefon ni 492. Alright, so lepas tu alamat email kita. Aku cadangkan kalau boleh kita create satu email untuk PayPal ni sahaja. Dan kalau boleh email tu kena jaga betul-betul lah. Jangan ada bagi dekat orang ke apa ke semua ke. Kalau tak ada lagi email, boleh create dulu. Okay, so kita letak email kita. Alright, so nama diberi, nama keluarga diperlukan. So cipta kata laluan. Okay, tips untuk password Untuk password yang strong, kita kena guna capital letter. Capital letter ni macam depan sekali tu, contohnya huruf H. H tu huruf besar, lepas tu A huruf kecil semua, lepas tu kita letak nombor, lepas tu kita letak simbol ni. So kalau benda elemen tu ada, memang dia akan strong lah. Dia akan susah sikit lah hacker-hacker yang nak hack biasanya lah. Okay, so kita cuba letak lah. Alright, password. Okay, seterusnya. So dekat sini warga negara Malaysia, jenis ID, pasport, ID kebangsaan ni nombor IC kita lah. Okay, kena blur ni, bahaya. So macam biasalah, alamat apa semua kena isi lah. Okay, pekerjaan bekerja sendiri ke, tengoklah. Kalau anda pelajar, letaklah pelajar. Okay, letaklah mana berkaitan dengan anda. So kat sini kalau anda nak, anda tick lah. Macam ni, aktifkan one touch. Kita tengok apa itu one touch. So kalau benda ni anda nak, dia lagi memudahkan lah sebenarnya. Macam bagi aku, dia agak berisiko juga kot anda mengesahkan memberi ni. So benda yang bawah sekali ni wajib kita tick dan kita setuju. Lepas tu cipta akaun anda telah dicipta. Tu dia bahasa Melayu bahasa Malaysia punya ni kot. Okay, settle. Kita dah register PayPal ni.
Jadi kita nak tunjuk pula macam mana kita nak link kan akaun PayPal ni dekat kita punya Shutterstock tu. So kita pergi dekat kita punya akaun Shutterstock. Kalau anda buka anda punya Shutterstock dekat telefon, anda kena masuk dekat anda punya browser tu, Chrome, Safari ke kan. Jangan buka dekat app, sebab dekat apps tu setahu aku dia tak ada option untuk kita letak kita punya payment ni. So mula-mula masuklah dekat link ni, submit.shutterstock.com. Lepas tu tekan sign in dan anda akan masuk dekat sini lah. Ni rupa dia. So ini adalah akaun baru aku, memang tak ada kosong-kosong lah. Sebab yang ni aku just nak tunjuk je. Jadi macam mana kita nak linkkan dia, senang je. Mula-mula pergi dekat nama kita ni. Tekan lepas tu pergi dekat account setting. Lepas tu dekat sini dia adalah detail kita punya nama apa semua. So kita scroll ke bawah sekali dekat payout information, dekat sini. So dekat sini kita tengok payout method ni, kita tekan dekat sini dia ada 3 kan. Lepas tu kita ambil PayPal. Dekat sini payout email. Payout email ni email yang kita register PayPal tadi. Alright, so minimum payout ni dia $35. Kalau belum cukup lagi $35, dia tak masuk lah dalam kita punya account PayPal tu. Kalau kita nak minimum payout kita $100 ke, boleh set lah $100. Hanya kena buat 35 lah. Buat benda simpan banyak-banyak dalam ni kan account ni. 35 je kita buat masuk tu dalam bank kita. So licensing yang ni tak perlu kacau. Lepas tu kita save setting. Jadi settle tu je cara dia. Senang je, create account PayPal, lepas tu link dekat sini. Dekat sini je, account setting je. Jadi untuk jumlah minimum payout tu dia kena $35 lah. So kalau korang nak letak $100 pun boleh. Maknanya $100 baru duit tu akan masuk dekat korang punya PayPal tu. Tak ada masalah pun, boleh sebenarnya. Jadi aku nak tunjuk sikit. Maknanya tadi kita dah setting kan, kita dah setting tax, kita dah setting PayPal kita. Kita set apa semua tu kan. Katakan earning ni dah sampai $35. So dia akan jadi macam ni. Dia akan reset balik. Dia akan jadi kosong-kosong dekat sini. Ni dah ada 72 sen balik. So dia akan jadi kosong-kosong. Jadi kita akan buka dekat kita punya PayPal. Kita tengok adakah duit tu dah masuk dekat kita punya PayPal. So yes, dah masuk. Kita tengok dekat sini dia ada RM153. Maknanya dalam USD $35 lah. $35.71 sen. 157 sebenarnya yang masuk. Mungkin dia ada charge dia kan, dia punya PayPal punya charge. So ni dah dia Shutterstock image, pay from Shutterstock image, complete $35. So kita nak masukkan duit ni ke dalam kita punya bank. Cara dia senang saja sebenarnya. Kita pergi dekat home ni kan. Lepas tu kita tekan transfer money. Dekat sini kalau orang belum lagi link bank orang tu dengan PayPal, kena link kan dulu. Tekan je dekat butang bawah ni, link a bank. Lepas tu orang kena letak lah nama, nombor account apa semua tu kan. Lepas tu kalau yang ni aku dah link, jadi kenapa ada 2 dekat sini? So aku rasa yang atas ni aku punya nombor account, aku punya bank yang betul. Yang bawah ni aku rasa bank lama kot. So aku tekan dekat sini. Lepas tu proses dia cakap 1 hingga 3 hari bekerja. Jadi kita tekan next je. Lepas tu kita tekan lah jumlah berapa kita nak cash out. Kalau yang ni aku nak cash out semua dah kot. Lepas tu tekan next. Dan kita check dulu bank kita betul ke tak, nombor belakang dia. So inilah dia jumlah dia. Jadi dekat sini ditulis kalau macam ni aku dapat dalam 100 setengah macam tu. Lepas tu kita tekan je transfer. Dan yes, siap. So itulah dia sedikit sebanyak macam mana kita nak cash out kita punya duit daripada Shutterstock. Sebenarnya yang ni adalah first aku punya income daripada Shutterstock. Aku dapat dalam RM150, $35. Convert jadi 100 setengah. Okey lah kan.
Jadi pendapat aku tentang Shutterstock ni, aku rasa sangat okey, walaupun dia punya harga sekarang dia tak macam dulu. Macam dulu sebelum aku join benda ni, aku nampak lah macam apa geng hotai-hotai tu dia tunjuk dia punya result apa semua kan. Harga dulu sangat tinggi, paling sikit pun 50 sen aku rasa ke RM1 dia. Lupa lah, tapi harga dulu sangat tinggi sebenarnya. Berbanding dengan sekarang. Sekarang satu download kita just dapat dalam 10 sen macam tu. Dia sikit. Tapi bagi aku benda ni untuk jangka masa yang singkat untuk dapatkan duit, rasanya dia kurang ni sangat lah. Korang tak boleh nak mengharapkan benda ni sangat. Kecuali dalam portfolio korang dah ada dalam 1000 gambar yang berkualiti. InsyaAllah dalam setiap bulan mungkin korang boleh dapat cash out duit tu. Sebab aku ada juga dalam group Shutterstock ni, dia ada dalam 3000 keping. Nanti dia buat vektor 3000 artwork dan sebulan rasanya dia dapat dalam 600 macam tu setiap bulan, secara konsisten lah setakat ni. So maknanya income korang tak adalah banyak sangat, tapi benda ni dia boleh dikatakan autopilot lah. Okay, sekali korang set up dan income korang boleh dapat berkali-kali. Itu bestnya. So kalau korang betul-betul nak fokus nak buat duit yang banyak melalui platform Shutterstock ataupun stock foto ni, korang kena buat banyak platform sebenarnya. Okay, dalam banyak platform kita kena buat, bukan sahaja Shutterstock sahaja. Jadi itulah dia konsep dia benda ni. So bagi aku kena cuba benda ni, sebab benda ni dia percuma je, tak kena bayar pun. Kadang-kadang kita tak tahu gambar yang kita post tu sebenarnya ada value. Contohnya macam baru ni aku ada ambil gambar orang jual durian tu dekat Pasar Payang. So dalam 2-3 hari lepas aku post, terus ada orang beli. Tu ada download gambar tu. Aku macam suka-suka je nak try kan. Kita nak tengok ada ke orang nak download gambar-gambar macam ni. Rupanya ada sebenarnya. Sebab benda tu sebenarnya mungkin kita rasa benda tu tak ada value, tapi ada setengah orang dia nak guna gambar tu, nak letak dalam dia punya poster iklan ke, untuk dia letak dalam dia punya majalah ke apa semua ke kan. So itulah dia pendapat aku, korang kena cuba benda ni. Sebab kalau kita tak cuba, kita tak tahu, dan yalah hasil tu confirm tak ada. Kalau kita buat benda ni, peluang untuk kita dapatkan benda ni adalah gitu. So untuk video berkenaan dengan gambar apa yang mudah dijual, macam mana kita nak dapatkan download tu, aku dah buat sebenarnya. Korang boleh rujuk balik, masuk dekat aku punya channel, korang pergi dekat playlist stock photo. Dekat situ boleh tengok lah berkenaan dengan stock foto ni sahaja. So sampai di situ sajalah untuk video kali ini. Dan macam biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ni. Jadi sehingga bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.